Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube Budi Channel dan juga di saluran podcast kita di Spotify. Kita bersama dengan seorang pengacara. Dia juga terkenal di kaca TV, seorang pembaca berita, perantara kita panggil, bersama dengan Amin Hayat. Amin, kita berada di Borak Sini Habis Sini, eksklusif untuk orang kata membuka lembaran baru bagi Amin Hayat untuk tahun 2021. Katanya ingin orang melebarkan sayap ke dunia digital. Kalau dulu Amin Hayat terkenal, orang kata sentiasa dilihat di kaca TV, tapi kali ini di Facebook kan? Di Facebook, di Facebook. YouTube. Okey. Tapi sebelum tu lah Bang Budi, terima kasih banyak-banyak lah kerana menjumpa saya dalam podcast ni. Saya amat berbesar hati lah duduk. Amin pun terima kasih banyak-banyak sudi menjemput. So kita mengambil peluang ini dalam 15 minit macam tu. Biasanya kalau borak sini habis sini 1 jam. Mungkin satu hari nanti kita akan jemput Amin ke studio kita untuk berborak lebih panjang. Tapi untuk khas untuk hari ini kita berbincang pasal dunia penyiaran dulu-dulu dan juga sekarang ini kenapa Amin Hayat ingin menjengah bertemu dengan penonton-penonton di dunia digital pula. Sebelum itu Amin, secara ringkas, mungkin yang orang kata baru mengenali Amin Hayat kan, sebab kaca TV dekat Malaysia kita ni banyak juga channel dia. Mungkin ada setengah yang suka TV9, ada setengah TV3. Mungkin Amin secara ringkas perkenalkan diri. Untuk audience, kepada anda yang tidak mengenali saya, Amin Hayat, masih lagi menjadi penyampai berita di TV9 secara sambilan. Dan saya juga telah mempunyai pengalaman lebih 14 tahun sebenarnya di dunia kewartawanan. Start daripada tahun berapa tu? Tahun 2006. 2006. Budi.com bermula 2007. Setahun kita muncul, setahun selepas Amin berada di dunia penyiaran. Dahsyat. Dia otai sebenarnya, kita panggil otai, nampak ke tentang acara hari ini, the great launch of Amin Hayat. Mula-mula Budi ingat ke macam Amin akan buat program sendiri dekat kaca TV, di kaca TV, tapi rupanya di platform digital. So mungkin Amin boleh ceritakan sedikitlah secara ringkas pengenalan hari ini, pelancaran hari ini, latar belakang program ini dan segala yang mungkin penonton-penonton kita nak tahulah tentang Amin Hayat Show. Okey, untuk terlebih dahulu saya nak perkenalkan Amin Hayat Show ini adalah satu program baru menggunakan platform media sosial, menggunakan Facebook dan juga YouTube. Jadi ia adalah program mengenengahkan usahawan-usahawan daripada pelbagai etnik. Sebab kita di Malaysia ni kita dah ada pelbagai bangsa dan budaya dan adat. Jadi saya satukan mereka, kaum ini, tidak memfokuskan kepada satu kaum sahaja. Kita konsep muhibah. Tapi dalam perantara bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Wow, itu dia, satu Malaysia. Satu Malaysia. Jadi saya mengenengahkan entrepreneur ataupun usahawan-usahawan daripada pelbagai etnik, dan juga saya memanggil juga tetamu-tetamu. Mungkin saya boleh panggil Budi juga. Kita tak ada jual apa. Kita jual kek je, Budilicious. Tapi jadi tertumpu kepada usahawan-usahawan dan usahawan wanita di luar sana. Iya, saya. Untuk memperkenalkan produk mereka. Ya, saya. Kepada Amin. Kepada rakyat. Tak kisahlah apa sahaja produk. Tak kisah daripada apa jua industri. Tapi apa dalam episod daripada season yang pertama ini, mungkin saya mengenengahkan usahawan-usahawan bukan Bumi Putra untuk memperkenalkan produk mereka, servis mereka, dan berkongsi kejayaan, resepi kejayaan bersama rakyat Malaysia khususnya lah. Okey, Amin, boleh ceritakan sedikit bila dan kat mana
penonton-penonton akan tengok The Amin Haya Show? Okey, untuk makluman, ini merupakan satu lembaran baru buat diri saya. Sepatutnya Amin Haya Show ini dah bermula pada 1 Januari yang lalu. Tapi disebabkan kita dihujani dengan masalah pandemik COVID-19, dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi susah bagi saya untuk membawa entrepreneur ke studio untuk ditemu ramah. Jadi ada kekangan di situ. Jadi alhamdulillah akhirnya dengan takdir, dengan izin Allah, jadi Amin Haya Show ini akan bermula pada bulan April bulan ini, iaitu kita nak menyambut Ramadan, bang. Kita nak menyambut Ramadan insya-Allah pada 13 April. Jadi untuk memulakan sesuatu benda yang baru, satu yang diberkati, saya memilih tarikh 12 April. 12 April untuk show Amin yang pertama. Show episod yang pertama. Episod yang pertama dan akan ditayangkan di Facebook dan juga YouTube. Dia setiap hari ataupun macam mana? Okey, mengikut perancangan insya-Allah program ini akan dilakukan selama di sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali je di Facebook dan juga di YouTube. YouTube saluran channel Amin Haya Show. Okey. Dan juga kita nampak tadi ada di IG juga. Ya, disebabkan 2 bulan sekali. Ini bukan satu program secara live, secara langsung. Jadi saya perlu memanggil mereka. Dia ada untuk makluman kepada penonton di luar sana. Amin Haya Show terbagi pada 3 segmen. 3 segmen. Segmen yang pertama, saya menjelajah sendiri ke lokasi ataupun ke office. Ke office mereka, ke factory mereka. Jadi dapat satu experience atau pengalaman sendirilah bagaimana mereka menjalankan perniagaan dan sebagainya. Jadi itu memerlukan tempoh yang agak lama untuk ke lokasi. And then untuk segmen yang kedua, saya membawa mereka founder-founder, pengasas-pengasas ataupun usahawan berkenaan ke dalam lokasi studio saya untuk ditemu ramah. Dan juga saya memanggil juga rakan-rakan selebriti dan juga rakan-rakan yang lain untuk terus sama ditemu ramah dan mendapatkan respons berkenaan itu dia perniagaan. Okey, sebab di luar sana pastinya ada program-program yang sebegitu. Tapi apa yang membezakan program Amin Hayat dengan show-show yang lain, mungkin produk-produknya mempunyai kepelbagaian dan merangkumi 3 kaum, Melayu, Cina dan India, yang orang kata yang menimbulkan satu, orang kata, semangat satu Malaysia macam tu. Okey, kita ke slot yang seterusnya. Mungkin kita nak tanya tentang himbau kembali memori-memori ataupun pengalaman-pengalaman yang mungkin kita boleh timba, sebab Budi pun begitu berminat untuk mengetahui bagaimana Amin Hayat bermula dan menjalani liku-liku ataupun macam-macam cabaran yang dilalui sepanjang 14 tahun dalam dunia penyiaran. Mungkin Amin boleh ceritakanlah secara ringkas ke macam mana, dan mungkin kita nak tahu apakah cabaran yang getir sangat yang pernah dilalui sepanjang 14 tahun. Okey. Saya akan berkongsi video perjalanan saya tadi yang telah dipertontonkan. Bukan mudah sebenarnya untuk menjadi seorang wartawan di lokasi. Saya mulakan dengan wartawan di TV9. Di TV9. Saya tidak mempunyai background communication komunikasi ataupun broadcasting. Saya software engineer dulu. Macam mana terjebak? Okay. Pastinya pergi casting lah kan? Ya, pergi casting. Pergi casting. Okey, kalau nak secara ringkas, saya banyak sebelum ni telah melakukan motivasi di universiti-universiti. Sebelum itu. Saya berkongsi cerita bahawa dulu sebelum saya masuk ke TV9, saya hidup saya jatuh. Kenapa saya ada bisnes. Sebab muda lagi. Tak tahu apa-apa. Masa tu Amin jual apa? Masa tu saya buat event management company. Event management company selama lebih kurang tak sampai setahun lah. Tapi akhirnya tersungkur. Jadi bangkit balik. Bangkit balik dengan satu orang kata tu orang yang baru lah, disebabkan oleh ibu saya sendiri yang beri semangat. Kalau dulu
Okay, saya nak katakan kepada orang di luar sana, saya pernah nak bunuh diri. Ya, betul lah. Ini bukan cerita tipu. Saya pernah nak bunuh diri dulu. Hampir Sebab saya rasa hidup saya dah tak ada makna. Sebab saya rasa macam saya ni bukan tak ada rupa, kan? Bukan tak ada education. Tapi kenapa perkara ini berlaku? Jadi saya rasa macam, adakah masa itu zero dalam akaun bank ataupun perasaan ataupun you stress, mengalami depression ataupun macam mana? ya, mengalami Depression. Tapi kepada anda saya faham siapa-siapa yang mengalami depresi itu. Ya, depression sebab saya dibebani dengan pelbagai hutang hingga Yalah, business, oleh bank ya. negara, tak boleh nak buang macam apa-apa pinjaman perumahan ke apa, beli kereta ke. Memang hidup saya rasa macam kenapa aku macam ni ya? Kenapa? Mungkin ramai orang tak tahulah kat luar sana kan. Tapi itu cerita yang saya kongsikan kepada pelajar-pelajar universiti sekolah. Jadi orang melihat bahawa mungkin di TV nampak macam wow, rasanya jadi Abang Amin. Okay, tapi orang tak tahu di belakang cerita sebenarnya. Itu antara satu cabaran saya hidup saya dululah. Dan bila alhamdulillah rezeki Allah terbuka, saya diterima bekerja sebagai TV9, jadi saya buat yang terbaik ya, daripada zero, daripada nothing. Saya dimaki, dibelas, bukan dibelas lah, Di ragging. di ragging. Ya. Maklumlah, budak baru. Budak baru nak belajar. Baru nak belajar kan. Jadi banyak benda yang saya belajar melalui pengalaman, bukan melalui buku. Ya. Jadi saya berterima kasih kepada mentor-mentor saya di Pada masa itu siapa pembaca berita yang popular pada masa itu? Ataupun di Media Prima? Di Media Prima. Ketika itu saya baru masuk. Saya sebenarnya kan masa sebelum masuk TV9 kan, saya tak kisah. Tak kisah siapa. Berita, tak kisah siapa yang hidup saya macam I don't care kan. Tapi yang penting dapat menjalani hidup yang baru dan memulakan benda yang baru. Satu maksud saya ketika itu sebab masih muda kan, bila masih muda macam tak kisahlah apa yang berlaku, berita kat Malaysia ke berita kat ini kan. Tapi bila dah masuk ke dunia kewartawanan, baru saya tahu macam ni rupanya, macam ni rupanya. Dan saya menggunakan platform ini. Kalau orang lain kalau orang lain menggunakan platform ini untuk menimba pengalaman dalam bidang politik, dalam bidang bisnes, tapi saya menggunakan platform ini untuk berjihad, membantu orang ramai. Saya ada segmen sendiri, Pulihkan Harapan TV9. Ya, di TV9. Jadi saya mengenakan masalah-masalah setempat, mengenengahkan suara mereka, suara rakyat dan mendapatkan penyelesaian. Itu antara saya punya forte lah kan di bidang kewartawanan ni. Amin, kita suka sentuh bukan apa, benda ni mungkin jarang berlaku. Amin Hayat antara perantara ataupun pembaca berita yang orang kata, orang dalam bahasa senangnya, antara berpenampilan botak sebab tak ramai rasanya pengacara ramai, tapi pembaca berita yang orang kata berpenampilan begitu. Mungkin orang luar tak tahu Amin mengidap penyakit alopecia. Mungkin boleh ceritakan sedikit kenapa, macam mana Amin boleh terkena benda tu ataupun Okey, sebenarnya mengikut kata doktor lah, disebabkan imun sistem lemah, disebabkan stres lah. Stres tak boleh stres Tak boleh stres. So Amin masa tu stres dengan kerja ataupun macam mana? Macam-macam stres. Antaranya ada stres dengan kerja lah. Sebab saya dulu ada buat program saya, Pulihkan Harapan. Saya pergi 5 destinasi. Maksudnya saya pergi ke lokasi di Kelantan. 5 destinasi untuk satu musim ataupun satu hari macam mana? Untuk satu musim. Untuk satu musim tu 5. Ya. Okay. 5 destinasi, Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak dengan Kedah. So 5 lokasi back to back. Maksud saya
pergi ke lokasi sebab saya Pulihkan Harapan ni adalah untuk mendalami masalah mangsa-mangsa banjir yang besar okey, pada okey, tahun 2014. 2014 masa tu. Masa tu Ya, ya, ya. di Kelantan banjir besar berlaku macam ada tsunami darat, tsunami darat kan. Ya, ya. Jadi saya ke lokasi. Jadi tempat kat situ selama seminggu kat situ. Minggu balik ke office buat kerja semua, editing semua. Jadi saya pergi ke lokasi seterusnya. Jadi back to back. Jadi rasa macam saya suka dengan kerja tu. Tapi lepas kepada 5 lokasi saya rasa macam letih letih. Wah, betul-betul letih. Rasa macam kenapa ni? And then barulah start slowly rambut saya gugur. Tapi masalah alopecia. Masa tu tak pergi jumpa doktor? Sebenarnya alopecia ni dia tak adalah bukan sakit apa pun. Dia menyuntik emosi kita sebenarnya. Jadi macam kita rasa lagi stres bila orang nampak apa salah, kenapa rambut kau macam lubang-lubang ni? Kenapa? Lagi stres? Lagi stres bila orang tanya macam tu kan. Kita rasa macam okey. Dan sebelum ni saya ialah sebagai penyampai berita saya membuat seminar berkenaan dengan grooming. Tiba-tiba saya pula jadi masuk ni kan. Jadi itu memberi tamparan yang sangat hebat gitulah. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih dengan Puan Wan Sabaria, iaitu bos saya ketika itu, yang memberi satu tagline itu ada apa dengan cinta. 2 filem. So dia kata kita buat kempen dalam 1 minggu ni, kita buat ada apa dengan Amin Hayat. So setiap ending penyampai berita nak habis berita tu, so nanti dia cakap ada apa dengan Amin Hayat, jom saksikan pada Jumaat ini. Ada tagline ataupun ayat macam tu. Ayat itu, so orang kata siapa jadi dengan Amin Hayat ni. Tapi alhamdulillah lah, sejak saya botak tu rasa penerimaan kepada saya tu lebih ramai pula saya botak kan. Sebab dah viral kan. Amin, bila dah berpenampilan macam tu, katanya tapi alhamdulillah sekarang penampilan sudah ada rambut. Mungkin boleh cerita balik macam mana dapat balik rambut tu? Okey, selama 15 bulan dan setahun lebih lah kan. Saya menjalani proses banyaklah juga dari segi suntikan PRP, dari segi laser. Laser. Kira alhamdulillah rawatan untuk menumbuhkan badan. Rawatan tu alhamdulillah saya berterima kasih juga kepada Dr. Ting Song, kawan baik saya sendiri di Klik Klinik yang memberi rawatan ini yang putus sehingga insentif. Rawatan insentif sehingga berjaya dapat rambut ni, alhamdulillah lah. Alhamdulillah sekarang penampilan semakin handsome, semakin kacak. Kami pun selalu pergi gym. Kalau botak lagi tak apa, it's okay. For me is botak is actually Yelah, kita kalau botak tak apa kan, it's okay. Siap ada hashtag yang bangkit botak. Ingat lagi Haris Anwar. Tapi dia pun buat rawatan juga, tanam rambut. So kepada you guys yang mungkin tak selesa dengan penampilan botak, jangan risau sebab di luar sana pastinya ada rawatan untuk korang. So siapa yang nak tahu rawatan apa, bolehlah rujuk kepada Amin Hayat. Tapi untuk makluman, jangan terpedaya dengan gimmick-gimmick rawatan yang ada. Yang saya juga ada buat laporan khas berkenaan alopecia areata, dan ada juga komentar daripada doktor pakar sendiri berkenaan dengan masalah alopecia areata ni, dan ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan lah. Jadi kepada anda yang mengalami masalah alopecia areata, yang masalah sama seperti saya, kita buat rujukan dulu sama ada rawatan itu benar-benar betul, genuine ke, tulen ke ataupun tidak, atau semata-mata gimmick semata-mata. Yang penting kita jumpa doktor dan minta nasihat. Pastinya lain orang lain punya rawatan Okey, mungkin di luar sana ramai yang nak menjadi pengacara. Budi pun nak jadi pengacara dan juga menjadi pembaca berita. Ada jugalah buat, sebab kita konten untuk YouTube. Kadang-kadang kita akan update something yang macam bulletin viral dekat YouTube, dan penyampaian kita lebih more tu macam membaca berita macam tu kan. So ramai di luar sana, mungkin ramai yang nak menjadi pelapis-pelapis baru Mungkin kita rujuk kepada mereka yang bercita-cita ataupun passion dalam dunia penyiaran. Mungkin apa yang kriteria yang penting ada pada diorang, sama ada penampilan ke, bakat ke, macam mana? Okey.
Pertama sekali keinginan ataupun minat dalam bidang ini. Tapi saya fikir zaman dulu dengan zaman sekarang dah berbeza. Dah lain. Dah lain dah. Kalau dulu mungkin mementingkan penampilan dan sebagainya, tapi sekini dia mementingkan cara kita, bakat kita. Ya. Jadi kalau tidak berpeluang untuk ke media konvensional atau sebagainya, platform media sosial terbuka luas, sebab ramai yang boleh menjadi seorang penyampai berita ataupun sebagai seorang DJ dan sebagainya. Jadi apa pun bermula kepada minat yang mendalam untuk kita, dan yang paling penting adalah mentor. So you guys kena carilah mentor. Belajar senang jumpa orang tu belajar menuntut ilmu. Betul. Kadang-kadang kalau kita baca buku pun tak faham, tapi bila dah ada seorang mentor yang boleh guide kita, sudah tentu kita akan berjaya. Alright, Amin. Kita nak tanya sedikit, mungkin boleh bagi tiga lah pengalaman ataupun apa yang membuatkan dunia penyiaran ni menarik bagi Amin. Tiga benda. Tiga benda. Pengalaman selama sepanjang 14 tahun saya berada di TV9. Tiga benda adalah satu, saya belajar daripada bawah lah, kan, satu perkara yang orang kata bukan mudah lah. Ya, kita sebenarnya kena tendang, kena sepak, kena maki. Zaman-zaman dulu bos-bos saya memang faham. Tapi mereka membentuk saya selama inilah. Itu adalah bagusnya. Saya cukup berterima kasih. So dari segi pengalaman. Dari segi kedua tu, alhamdulillah dengan peluang yang terbuka ini sebagai seorang penyampai berita dan seorang perantara dan juga seorang jurnalis, saya berpeluang untuk ke luar negara, dapat melancong, kenal tempat orang. Bukan melancong. Kau ingat macam pramugara ke apa? Ingat macam pergi melancong. Tapi bolehlah orang kata hirup udara luar, macam tengok negara luar kan. Dan sepanjang saya di dunia penyiaran ni, alhamdulillah, saya rasa impian saya untuk sebab saya mahu berbeza daripada penyampai berita yang lain. Apa keunikan Amin Hayat? Terus kan. Kita tak habis lagi soalan tadi. Terus. Soalan tambahan. Keunikan. Okey, kita habis slot lagi. Satu lagi. Apa yang orang kata pengalaman yang best menjadi pengacara ni? Satu lagi tu. Okey, satu lagi tu bukan mudah sebab saya pernah nak kena pukul dengan orang kampung. Padahal nak membantu mereka. Dia ingat ke kita ni gangster ke apa? Sebab saya mengenakan salah faham ni. Salah faham. Bayangkan, saya tengah nak merekod yang ni cameraman dengan trainee seorang, so 3 orang. Orang kampung ada dekat 20 orang di belakang datang dengan muka yang bengis, muka yang marah sebab saya mengenakan isu yang mereka tak berapa suka. Sensitif. Apa tu Tapi sebenarnya isu yang saya nak ketengahkan untuk membantu mereka sebenarnya, tapi so end up macam mana? Dia orang berani nak pukul Amin? Saya masih macam yelah 20 orang lawan kita 2 orang. Bayangkan dengan muka bengis, dengan muka marah kan. Bayangkan kat belakang bila saya nak rekod ni, tak apa. Saya rasa macam relax Amin. Jangan gabrah. Jangan gabrah. Saya menggunakan kuasa mikrofon. Dengan baling? Bukan. Saya memberi peluang kepada mereka untuk bersuara. Jolok. Bila saya jolok kan orang, bila saya jolok mungkin ni tak apalah. It's okay. Tak ada apa-apa masalah. Dia orang kenal ke macam Amin Hayat daripada TV9 kot. You guys nak cari gaduh apa? Masalahnya mungkin mereka hanya bersuara di belakang. Tapi bila kita memberi platform untuk mereka bersuara, jadi mereka tak menggunakan platform itu dengan baik. Jadi saya jadi kawan dengan orang. Ni berlaku dekat mana ni?
Berlaku di sebuah lokasi di Selangor lah. Di Selangor lah. Apa keunikan? 3 keunikan ataupun kelainan ataupun signature. Kalau tengok Amin Hayat ni dia macam ni kan. Setiap pengantara ataupun pembaca berita pastinya ada keunikan masing-masing. Jadi apakah keunikan yang ada pada Amin Hayat? Ya Allah, soalan paling yang rasa sasah lah yang first penampilan dia nampak macam mana nak tiru dia. Tapi muka dia macam Nas sikit. Ya. Masa saya mula-mula masuk macam Nas. Orang terfikir saya ni adik Nas ke? Kan? Ataupun salah sikit. Ni apa Nas ke? Kan? Tapi bila saya cakap saya Amin, baru cakap betul. Mungkin dari segi penampilan mungkin sebab saya mula dunia saya selepas belajar di Universiti Teknologi Malaysia in Software Engineering. Saya dah mula membuka diri saya dengan dunia peragaan, modeling. Jadi sesuai zaman-zaman dulu muka dia ala-ala macam jambu-jambu sikit. Kalau kita tengok gambar-gambar dia Amin Hayat dulu-dulu. Sekarang dah daddy. Tapi saya mulakan hidup saya dengan modeling, tapi tak pernah masuk di remaja atau sini. Dan mungkin kedua keunikan saya sebab suara ada kelancaran. Suara unik apa? Unik. Terima kasih. Saya sebab tak dengar lagi suara macam ni. Kalau penyanyi ala-ala Anwar Zain lah. Anwar Zain siapa boleh tiru Anwar Zain kan? Sebab mungkin keunikan ni orang lain yang mungkin boleh nampak. Bukan diri saya yang nampak. Bukan kita yang menilai kan? Orang luar yang menilai. Bagi saya bukan keunikan, kelainan yang saya ingin ketengahkan ialah saya ingin one step ahead daripada orang lain. Maksudnya saya nak dari segi apa? Daripada orang lain. Because saya rasa saya nak membandingkan dengan penyampai berita ataupun jurnalis yang lain di Malaysia ini. Cuma saya ingin untuk saya setkan standard saya kat mana. Jadi alhamdulillah dalam 14 tahun saya di dunia penyiaran, saya telah menang anugerah lebih kurang 5 dan dan lebih daripada 15 pencalonan, baru dapat 5. Kesian dekat anugerah apa yang paling besar? Antara paling besar adalah anugerah wartawan penyiaran berita terbaik 2014 yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri. Anugerah apa? Anugerah NPC TNP. Untuk stesen-stesen TV di Malaysia ataupun di Malaysia. Dan anugerah screen ada angkasa. Dan yang paling alhamdulillah sebab saya terpilih menjadi salah seorang wartawan Malaysia yang mewakili negara-negara Asia dan juga Pasifik ke United Nation Bangkok. Dan impian saya sebenarnya untuk United Nation New York. Dan untuk makluman penonton dan abang, sebagai abang, sebab dulu saya impikan untuk dah pergi, sebab setiap tahun United Nation ada memberi peluang 15 slot untuk wartawan-wartawan satu dunia. Sebab mereka ada assembly UNGA, United Nation maksudnya 15 wartawan di seluruh dunia. Jadi 3 kali saya apply. Kali pertama tak dapat, kali kedua tak dapat, kali ketiga tu saya dipilih sebagai top 30. Wow. Kira macam final lah. So kita Amin pergi sana. Tak. Dia cuma interview. Secara dia orang interview lah. Ada interview, yes. Bila I interview, saya dah cukup excited sebab saya rasa saya nak sangat. Sebab apa? Sebab itu adalah impian saya sebagai seorang wartawan berada di United Nation dan boleh bertemu dengan individu-individu seperti Presiden, Perdana Menteri satu dunia, kan? Itu satu peluang yang cukup hebat lah ketika itu. Tapi
itu bukan rezeki saya. Jadi saya tidak terpilih, untuk menjadi 15 yang pergi pada Tapi kiranya tempat yang ke-13 lah. tempat antara Dat- 30 antara 30 30. finalis lah. Ya, Tapi itu satu kiranya pencapaian yang tertinggi lah pernah dicapai oleh Amin Hayat. Tapi tak apa, segalanya bergantung pada rezeki. Ya. Amin nak tanya, Ya. 3 idola ataupun orang ataupun individu yang menjadi inspirasi you, macam mungkin Datuk Mahathir Lokman ke, kan tokoh-tokoh yang orang kata you nampak dia nak jadi macam dia, antara siapa? 3 orang, bagi nama. Untuk dalam dunia kewartawan dan penyampaian berita, arwah Faridi Smith. Oh, Dia merupakan ya. satu yang unik. Unik kan? Unik sebab dia kecil-kecil. Bila Ya. saya tonton, suara dia cukup unik dan punya identiti yang Ya, tersendiri. ya. Tapi tak sangka pula saya boleh jadi penyampai berita. Farid sebelum ni Ismail saya- Amir. Saya tak pernah rasa macam nak impikan jadi Betul, penyampai betul. berita. Ya. Yang kedua, saya bersyukur kerana ada mentor ya di Media Prima, iaitu Puspawati Ramlu. So dia banyak membuat berita-berita berkaitan dengan kemasyarakatan. So saya belajar daripada dia sebenarnya. I think sekarang dia dah aktif dekat TikTok Saya rasa Yang TikTok tu, yang suara dia macam sedap lah suara dia, Puspawati. Tapi tak tahulah. saya rasa Dia ada dekat TikTok ke? Tak tahulah. tak tahu. Okay. Alright. dia wartawan aduan rakyat TV3. Ya, dia sama-sama level dengan Karam Singh Walia. Ya. And then saya banyak belajar. Karam Singh Walia kat mana sekarang? Saya kurang pasti. Tapi ada lagi. Tapi dia macam trademark dia apa? Ya, dia berpantun-pantun, dia macam pantun macam Ada tu. pantun dia tu kan. Dia Susah lah nak cari sekarang yang macam yang unik macam tu kan. Trademark saya kalau tengok TV9, kalau akhir tu sebelum kita habis tu saya akan akhiri dengan sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu tagline saya. Sampai jumpa lagi. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Sampai jumpa. Tak ada salah. Bye bye. Assalamualaikum. Ya. Sekali last sekali sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu tagline saya. Okey. Mungkin keunikan ketiga lah tadi. Ya baru teringat dah. Yes. Okey. Puspawati Ramlu dengan Dan yang terakhir untuk di peringkat terbangsa saya ke Anderson Cooper lah. Sebab Anderson Cooper dia versatile. Dia boleh menyampaikan berita, dia turun ke lokasi. Bagi saya itu sebab saya nak jadi yang terbaik. Maknanya bukan saja duduk di studio untuk menyampaikan berita saja, tapi berada di lokasi. Kita tahu apa yang berita yang kita sampaikan. Alright, itu saja temu bual ringkas kita dalam Borak Sini Habis Sini bersama dengan Amin Hayat. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk Amin untuk The Amin Hayat Show yang akan bersiaran sehari sebelum Sehari bulan sebelum Ramadan. Pastinya ada barang-barang ataupun makanan-makanan yang orang kata berkaitan dengan bulan puasa lah. Ya. Pandai-pandai je aku. Alright. Pesanan. Show juga berkolaborasi dengan Jokom, platform satu supermarket. Kalau boleh download daripada apps, Jokom ni adalah aplikasi supermarket, supermarket yang pertama actually di Malaysia. Jadi saya berkolaborasi dengan mereka selama 12 episod berada di platform Jokom, Facebook Live yang akan bermula pada 6 April ini. Setiap hari Selasa dan juga hari Khamis. So ada pelbagai barangan-barangan, ada produk-produk tempatan daripada small medium enterprise. Kita mengenakan produk-produk yang berkaitan Ramadan dan juga raya lah. Dan akhir sekali, pesanan untuk anda semua yang penonton-penonton dan khususnya orang kata yang nak menjadi pengacara, macam-macam MC dan orang yang suka macam dalam bidang public speaking. Mungkin pesanan daripada Amin untuk semualah. Pesanan saya kepada anda semua, never give up. Never give up. Ingat hashtag ada jalannya. Ingat Amin Hayat, ingat hashtag ada jalannya. Gitu. Setiap apa yang berlaku ataupun kesulitan yang berlaku, ada penyelesaiannya. Pasti ada hikmah dia. Ada hikmahnya. Betul. Saya berkongsi pengalaman-pengalaman saya yang pahit sebelum ini. Itu yang membuatkan saya terus berdiri teguh sehingga ke hari ini. Dan maka wujudlah Amin Hayat Show ini merupakan satu lembaran baru pada tahun ini. Kata pepatah Mak Saleh lah, life
Begins at 40. 40. So saya tahu 40 tahun pada tahun ni saya mulakan dengan bawah, dengan rendah hati. Ini merupakan program pertama saya Secara digital. Diharap dapat dapat penerimaan Dan juga sambutan, sokongan daripada anda semua penonton-penonton. Itu dia, nampaknya sekian dulu kita akhir di sini. Mungkin kita akan jemput Amin pula cakap panjang lebar. Kita ada, kalau dalam studio kena durasi dia sejam lebih. Sejam lebih. Alright, untuk anda semua jangan lupa untuk saksikan Borak Sini Habis Sini. Kita mungkin akan ada lagi selebriti ataupun tokoh-tokoh yang kita akan temui nanti. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.